وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وعلى ما نوى صاحب المصنف الكتاب الإمام المحاسبي وعلماء الآملين وأولياء والصالحين إن الله ينفعنا بهم وبأسرارهم ووريهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله نفعنا الله بعلومه في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال واعلم أنه لا طريق أقرب من الصدق ولا دليل أنجح من العلم ولا زاد أبلغ من التقوى. Dan ketahuilah oleh kamu bahawa sesungguhnya tiada jalan yang lebih mendekatkan engkau kepada Allah daripada as-sidqi, daripada kebenaran atau jujur, dan tiada petunjuk yang lebih berjaya untuk menunjukkan engkau bagaimanakah untuk selamat dan juga mencapai kepada Allah daripada ilmu. Dan tiada bekal yang paling berharga yang kamu akan bawa nanti untuk bertemu dengan Allah berbanding daripada ketakwaan. Wa ma ra'aitu anfa lil waswasi min tarkil fudul. Dan tiadalah yang saya lihat sesuatu yang paling menjauhkan daripada waswas dalam jiwa seseorang itu. Diri seorang itu ada waswas, penyakit waswas. Kadang-kadang dianya berlaku dalam amal-amal kita, dalam ibadah waswas. Maka dia mengatakan, kata Imam Muhasibi, yang mujarab, yang paling utama untuk kamu hilangkan waswas ini adalah dengan meninggalkan al-fudul, iaitu meninggalkan perbuatan sia-sia ataupun yang berlebih-lebihan. Wala anwaril qalbi min salamati sadri. Dan tiada sesuatu yang lebih memberi cahaya kepada hati daripada sejahteranya dada. Salamatus sadri, iaitu sejahteranya hati, hati yang sejahtera. Apa maksud hati yang sejahtera? Iaitu hati yang dianya bersifat memaafkan kepada orang lain. Hati yang disebutkan tiada di dalamnya higit, benci, hasad, dengki, ghish, menipu, niat untuk nak menipu dan merancang penipuan dalam hatinya, dan semua dari penyakit-penyakit batin itu. Ini orang yang tak ada penyakit tadi, itu namanya orang yang selamat hatinya. Oleh kerana itu, seperti mana biasa kita dengar kisah selalu diceritakan ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Ketika itu, seperti mana riwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, kata Anas bin Malik, kami duduk dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan,
yatla'u 'alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Akan muncul sekejap lagi lelaki ahli syurga. Tiba-tiba masuk seorang lelaki Ansar. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku lihat dia ini masih basah janggutnya dengan wudu. Maksudnya dia ambil wudu dan dia masuk masjid. Jadi saya pun ingat wajahnya. Besok Nabi ulang balik, ketika jumpa kan, dengan sekejap lagi muncul lelaki ahli syurga. Lelaki itu juga hari ketiga pun lelaki itu juga confirm, maknanya lelaki itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Maka Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, anak Amr bin As, dia juga termasuk di antara sahabat yang kecil. Dia Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu semua sahabat kecil tapi ilmunya besar. Dia pun nak tahu apa keistimewaan lelaki ini, sampai-sampai belum mati lagi dah isytihar oleh Nabi dia ni ahli syurga. Maka dia pun merancang satu rancangan, iaitu dia ikut lelaki ni balik ke rumah. Sampailah tengok tahu rumah orang lelaki ni, akhirnya kemudian dia ketuk pintu. Akhirnya dia mengatakan, boleh tak saya ni nak tumpang rumah tuan, sebab saya ada permasalahan yang berlaku di antara saya dengan ayah saya, sehingga saya tak boleh duduk kat rumah. Boleh tak kalau saya menjadi tetamu? Tetamu itu 3 hari lah. Saya sebutkan dulu, tetamu itu 3 hari. Maka lelaki itu dengan besar hati menerima. Sebab Abdullah bin Umar dia masih kecil, masih remaja kanak-kanak lagi. Ketika dia duduk rumah tu, sebenarnya nak tengok apa aktiviti lelaki itu yang istimewa, yang lain daripada yang lain, sehingga akan diketahuilah rahasia kenapa dia disebut oleh Nabi ahli syurga. Tapi 3 hari dia duduk kat situ, sepanjang pemerhatian dia tak nampak yang berbeza dan yang lebih dari sahabat yang lain. Malam pun adalah tahajudnya, tapi tak sebanyak yang lain. Cuma kalau dia bangun pun kadang-kadang dia sebut, dia berzikir kepada Allah, kemudian dia pun alihkan dari tempat tidurnya. Walhasil dia tak jumpa apakah rahasia utama kenapa dia lelaki itu disebut sebagai ahli syurga. Sampailah akhirnya dia hari yang ketiga setelah selesai hari bertetamu dia, maka dia pun minta diri. Kemudian dia mengatakan, sebenarnya aku ini nak duduk dengan kamu, nak tengok apakah amalan istimewa kamu, tapi yang aku perhatikan tak ada pun yang berbeza atau yang lebih daripada sahabat-sahabat yang setengahnya lebih banyak daripada itu. Maka kata lelaki itu, apa yang kamu lihat itulah apa yang aku buat, rutin aku. Jadi kata Abdullah bin Amr, dalam macam itu tak apalah, nak buat macam tu tak dapat tahu apa sebabnya. Cuma akhirnya lelaki itu mengatakan, ketika mana Nabi kata, Nabi cakap kamu ahli syurga. Apa amalan dia agak-agak. Akhirnya lelaki ini mengatakan, tidak ada yang lebih kecuali apa yang kau lihat. Cuma dia mengatakan bahawa kecuali aku ini, apabila aku ini nak tidur, ketika aku ni, ataupun aku ini, sifat aku ini, dia mengatakan bahawa tiada didapati pada diri aku ini terhadap salah seorang pun dari kaum muslimin itu ghasyan. Tak ada pun dalam hati aku ini, diri aku ini, pada setiap siapa pun dari kaum muslimin ini ghish, iaitu rasa nak tipu, rasa nak permainkan, rasa nak perkena orang. Kan? Kadang aku nak ambil kesempatan orang. Tak ada sikit pun dalam hati aku yang satu. Dan tiada pula dalam hati aku ini hasad pada satu orang pun tak ada. Dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Maknanya kalau ada orang diberikan kebaikan sedikit tak apa tercetus dalam hati aku hasad.
Jadi dua, tak ada rancangan, tak ada niat dalam hati dia untuk mencelakakan ataupun nak buat jahat ataupun nak penipu kepada orang Islam atau muslimin, dan tak sedikit pun pernah hati aku tu merasa hasad dengan kurniaan-kurniaan Allah kepada orang lain. Maka kata Abdullah bin Amr, hadhihi hiya allati balaghat bika wa hiya allati la tutiq. Inilah sebenarnya yang telah pun kamu itu mencapai tahap yang tinggi itu, yang kami kebanyakan tak mampu sampai ke tahap itu. Subhanallah. Kan susah kan? Susah dalam tu nak hilang hasad kepada orang. Dia boleh, sebab tu dia sudah disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga. Subhanallah. Jadi kata Imam Muhasibi tadi, dia mengatakan bahawa yang akan memberi cahaya kepada hati ini, tak ada yang lebih memberi cahaya kepada hati selain daripada hati yang sejahtera tadi, yang selamat daripada hasad dengki, rasa nak menjatuhkan orang, dengki dengan orang, musuh dengan orang, tak ada. Segala penyakit-penyakit daripada hati. Wa wajadtu karamatal mu'mini taqwa, dan aku dapati, kata al-Imam al-Muhasibi, karamatal mu'min taqwahu, kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketakwaannya. Kerana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi aku dapati tak ada yang lebih memuliakan seorang mukmin itu kecuali takwa. Wa hilmahu sabrahu, dan kesantunan bagi orang mukmin itu adalah kesabarannya. Wa aqlahu tajammulahu, sementara akalnya itulah yang memperindahkan orang yang beriman itu. Akal orang yang beriman inilah memperindahkan dia. Sebab biasanya orang jahil ni dinampak tak cantik. Yang mencantikkan orang yang beriman ini adalah akalnya. Mawaddatuhu tajawuza wa afwahu, adapun kasih sayangnya itu adalah menghilangkan perasaan terasa hati dan juga memaafkan. Itu kasih sayang. Wa syarafahu tawaddu'ahu wa rifqahu, sementara kemuliaannya ataupun dia punya kehebatannya adalah, ketinggiannya adalah tawaddu'ahu wa rifqahu, adalah tawaddu'nya dan sifat kasih sayangnya. Begitu. Jadi disebutkan kasih sayang seorang mukmin itu adalah dengan dia ni suka memaafkan. Oleh kerana itu disebutkan bahawa seorang alim abid, seorang tabi'in bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah, dia pernah mengatakan, wa inna dhalila dunya khairun min dhalilil akhirah. Dia kata kehinaan di dunia itu lebih baik daripada kehinaan akhirat. Sebab apa? Sebab orang nak minta maaf dan memaafkan ni orang anggap hina. Kau mudah-mudah je maafkan dia. Tak boleh. Nampak, orang kadang-kadang kalau kita mudah beri maaf, orang akan rasa kita ni hina. Kita kena pertahankan. Jangan mudah-mudah bagi maaf kepada dia. Orang anggap seperti itu. Sedangkan biarpun kalau sekiranya hina di dunia ini, lebih baik daripada hina di akhirat. Maka kasih sayang seseorang yang beriman itu adalah dengan mudah memberikan kemaafan, dan kemuliaannya adalah dengan tawaduk dan juga dengan rifqahu, yaitu dengan bersifat lemah lembut, dengan lemah lembut. Wa'lam anna mahabbatal ghina ma ikhtiyarillahi li'abdihi al-faqru tasakhutun, wa mahabbatal faqri ma'al ikhtiyarillahi li'ibadihi al-ghina jawrun, wa
Wa kana dhalika harabu min asy-syukri li qillatil ma'rifah wa tadji'u lil awqati min qisaril ilmi. Dan ketahuilah sesungguhnya cinta kepada kekayaan sedang Allah memilih dia untuk menjadi fakir, itu adalah merupakan dari kebenciannya kepada Allah. Ya, jadi dia benci kepada Allah. Maknanya orang ni Allah dah jadikan, Allah pilih dia jadi fakir. Dia tak boleh terima kefakiran itu. Nak jadi kaya bukan dengan cara yang betul. Maknanya dia tak boleh terima, dia mengeluh, dia tak ni. Itu adalah merupakan tanda dia benci kepada Allah. Sebab fakir itu dipilih oleh Allah. Dan ingin menjadi fakir sedang Allah pilih dia untuk menjadi kaya, itu adalah jawrun, itu kezaliman, zalim dia. Allah dah bagi kaya, dia nak miskin. Kenapa bagi aku yang ni? Tak boleh. Kenapa? Kerana dengan sikap seperti itu adalah merupakan lari dari syukur kepada Allah, dan berlakunya larinya dari sikap dengan syukur kepada Allah dengan sikap seperti itu adalah kerana qillatul ma'rifah, kerana sikitnya mengenal atau mengenal kepada Allah, sedikitnya dia di dalam makrifat kepada Allah. Kalau dia kenal betul kepada Allah, tahu bahawa Allah yang meletakkan segala sesuatu, Allah pilih semua, maka dia akan jadi orang yang terima apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Yang keduanya adalah kenapa dia bersikap seperti itu? Kerana banyaknya dia membuang waktunya itu, dengan sebab dia buang waktu itu kerana sedikitnya dengan ilmu. Jadi orang ni banyak, kenapa kita dulu banyak buang waktu? Kerana kita tak ada ilmu. Jadi kita tak tahu nak isi itu dengan apa amal. Apa nak buat, tak tahu. Sebab tak ada ilmu, maka kita banyak buang waktu. Kesannya adalah tidak rida kepada Allah. Itu bahaya. Baik. وذلك أن الإيمان الغنى atau ذلك أن الإيمان الغني لا يصلح الفقر وإيمان الفقير لا يصلحه الغنى. Kenapa yang kita kena rida ni? Sebab kata Imam Muhasibi, ini kembali kepada akidah, ini kembali kepada keyakinan i'tiqad yang betul. Kerana sesungguhnya iman orang yang kaya itu, mungkin dia itu tidak sesuai baginya ketika dia fakir. Maknanya ada orang kalau dia fakir, dia sesat. Jadi Allah jadi dia kaya untuk selamatkan dia. Begitu juga imannya orang fakir itu tak sesuai untuk orang kaya. Sesuai untuk dia, sebab dia itu boleh, Allah tahu kalau dia fakir, dia selamat iman dia. Maka kalau Allah jadikan dia kaya, sebaliknya tak selamat iman dia. Maka ini namanya husnul dzan kepada Allah. Allah bagi kita kaya, itu ujian. Tapi Allah tahu kita sangka baik, kerana Allah SWT tahu dengan kekayaan ini kita akan selamat iman. Allah beri miskin, fakir, kita bersangka baik, Allah bagi aku miskin atau fakir, kerana kalau aku kaya mungkin aku lupa dan iman aku itu akan tercabut daripada diriku. Kama jaa fil khabar anna Allah Ta'ala yaqul, sebagaimana yang telah disebut di dalam satu riwayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-faqru walau aghnituhu la afsada dhalik wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina walau afqartuhu la afsada dhalik. La'afsadahu dhalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang mana dia itu tak sesuai atau tidak memperelokkan akan imannya itu kecuali keadaan fakirnya. Maknanya dia tidak akan benar-benar beriman kecuali kalau dia fakir. Ada hamba-Ku macam itu.
Yang kalau aku kayakan kepada dia, maka rosaklah iman dia. Dan ada pula daripada hamba-hambaku yang tidak akan memperelokkan imannya itu apabila dia kaya. Kecuali kalau dia kaya. Maka kalau aku jadikan dia fakir, maka akan rosaklah pula imannya. Maksudnya apa? Kerana semuanya itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah mengatakan apa? Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu itu membentangkan rezeki atau memberikan rezeki kepada siapa yang diingininya, dan yang telah menetapkan. Sesungguhnya dia Allah itu terhadap hamba-hambanya itu maha mengetahui lagi maha melihat. Jadi Allah tahu semua itu. Oleh kerana itu disebutkan dalam ayat ini, jika dalam tafsir maksudnya adalah adapun Allah berikan rezeki atau Allah lapangkan rezeki atau Allah sempitkan rezeki itu pada setiap seseorang itu adalah bersesuaian dengan keadaan setengah daripada setengah yang lain. Allah tahu. Ada yang Allah lapangkan kerana Allah tahu dengan kelapangan itu dia akan lebih kuat imannya. Yang ini Allah berikan dia fakir, dan dengan kefakiran itu lebih selamat imannya. Seperti itu. Kerana di antara fakir dan juga kaya itu ada fitnahnya, ada ujian dia. Bagi orang fakir ujiannya adalah kalau orang kaya dia punya fitnah dia punya ujiannya adalah sombong. Kalau aku bagi sombong ni, kalau aku bagi kaya ni sombong dia. Jadi Allah tak bagi. Di antara ujiannya juga adalah akan melampaui batas kerana ada duit banyak, maka dia akan buat perkara-perkara yang melanggar batas-batas. Atau dia akan gunakan pula dengan kekayaan itu mendapatkan lagi pertambahan dengan rezeki yang haram. Itu ujian dia. Dan juga mengeluarkan kepada tempat-tempat maksiat. Dan juga menjadi orang yang akan bangga diri terhadap harta dan juga kedudukan, dan akan menyebabkan dia menjadi bakhil untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kaya pun ada ujian. Adapun orang miskin fakir itu ada ujian dia. Ujian dia ialah dia fakir, dia hasad kepada orang kaya, ada hasad. Dia akan tamak kepada harta orang kaya itu, nak sangat, teringin sangat. Dia akan memperhinakan diri dia. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Meminta-minta, merayu ataupun menipu dan sebagainya. Jadi banyak yang disebutkan, baik kaya ataupun miskin itu sebenarnya adalah ujian. Tetapi kaya dan miskin itu boleh menjadi yang terpuji. Asalkan kalau dia miskin fakir dia sabar, dan kalau dia kaya dia syukur. Itu yang dimaksudkan. Adapun jumhur ulama mengatakan bahawa fakir itu lebih selamat daripada kaya. Maknanya ujian kekayaan itu lebih bahaya daripada ujian kefakiran. Itu pendapat jumhur mengatakan demikian. Baik. Atau kalau kita faham dari riwayat tadi, hadis tadi disebutkan, maksudnya setiap yang mana mendekatkan kamu kepada Allah. Maknanya sekarang ni kamu diberikan kekayaan. Tengok balik, kekayaan itu mendekatkan kamu kepada Allah tak? Kalau dia mendekatkan kamu kepada Allah, maka kekayaan kamu itu baik. Tapi kalau dia jauhkan kamu kepada Allah, maka tak baiklah sebenarnya kekayaan itu kepada. Begitu juga, tengok kefakiran yang ada, mendekatkan kamu kepada Allah tak? Kalau tidak, maknanya tak baiklah kefakiran itu kepada kamu, kerana dia menjauhkan kamu kepada ukuran baik atau tidak.
itu adalah, adakah dia membawa kamu dekat kepada Allah atau jauh? Adapun yang nama fakir dan kaya itu ketetapan daripada Allah. Begitu. Jadi kita kena rida maksudnya dengan apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Wa kadzalika fi sihhati was saqam. Begitu juga sebenarnya berlaku hal itu dalam hal sihat dan sakit. Maksudnya ada di antara hamba-Ku kata Allah yang aku ini melihat tidak sesuai, tidak memperelokkan iman dia kecuali kalau dia sakit, maka aku beri sakit ke dia. Ada orang macam itu. Dan ada orang pula yang tidak mengelokkan imannya kecuali kalau dia sihat, aku beri sihat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin kebaikan kepada hamba dan tugas kita bersangka baik. Maknanya kalau kita berhadapan dengan semua situasi yang kita sebutkan itu, baik kaya, sekejap kaya jadi miskin pula. Nasallallahu alaihi wasallam, minta lindung lah. Kalau jadi sihat jadi sakit pula. Ketika kaya pun kita kata disangka baik, ya Allah beri aku kaya ini adalah untuk aku elok iman. Tiba-tiba jadi fakir. Ya Allah kau beri kau fakir aku ini, aku sangka baik, kau nak suruh aku baik iman. Kita sihat, ya Allah kau beri sihat ini adalah untuk aku ni elok iman. Sakit pula, ya Allah kau beri aku sakit adalah untuk membetulkan iman. Semuanya dengan sangka baik kepada Allah. Kerana Allah Maha tahu dengan segala-gala daripada ketetapannya. Agama. Faman 'arafa Allah lam yattahimhu. Barang siapa yang kenal kepada Allah, maka tidak sekali-kali dia akan mentohmah kepada Allah, menduduh yang bukan-bukan kepada Allah. Kenapa orang tuduh yang bukan-bukan? Kenapa ya Allah kau buat aku macam ini? Kenapa kau berikan aku jadi macam ini hidup aku ya Allah? Itu orang yang mentohmah, menuduh yang bukan-bukan kepada Allah. Kenapa? Kerana tak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu itu meliputi dalam segala-galanya itu dengan pengetahuannya. Pengetahuan Allah itu meliputi segala-galanya. Kenapa yang kita tak boleh terima sedang Allah Maha mengetahui? Apa yang dimaksudkan dengan ihatah itu, yang meliputi itu? Iaitu Allah tahu akan wujudnya, Allah tahu akan jenisnya, Allah tahu akan keadaan kaifiatnya, Allah tahu dengan kemampuannya, Allah tahu dengan maksud dianya diciptakan dan juga kenapa dianya diwujudkan. Allah tahu apa yang dianya itu akan dijadikan dan kenapa dianya dijadikan, dan apa hajat keinginannya, apa yang baik untuknya, apa yang boleh merosakkannya, apa yang boleh untuk dia berakhir dengannya. Itu ilmu Allah meliputi segala-galanya. Kalau begitu ke ilmu Allah yang mengetahui, kenapa kita nak mempersoalkan? Sedang kita ni hanya baca dalam satu sudut je. Kita tak nampak di sebalik dan apa dia dengan keluasan ilmu Allah SWT. Jadi kalau kenapa? Jadi kita kena kenallah Allah. Jadi kalau kita tahu Allah seperti itu hebatnya ilmu Allah itu, maka tak patut untuk kita nak menuduh yang bukan-bukan daripada apa yang telah pun dilakukan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah SWT. Wa man fahima 'anillahi radiya biqada'ihi. Barang siapa yang faham dia akan Allah itu, maka pasti dia akan rida dengan ketetapan Allah. Tapi dia kena fahamlah, dia kena tahu betul-betul, kenal betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yakun li ahli ilmi illa hadhihi ayah lakafathum. Lam yakun, kalau tiada rujukan dia kepada ahli ilmu, dia pun bingung macam mana nak mentafsir atau menanggapi daripada keadaan-keadaan yang menimpa dia. Tak ada ahli ilmu yang dapat untuk nak dirujuk, maka cukuplah dengan ayat ini. Kita rujuk kepada Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlaku, dan dialah yang memilih. Allah yang memilih. Memilih daripada makhluknya apa-apa yang nak diletakkan kepada hamba. Allah yang pilih. Nak dimuliakan, nak dihinakan, nak diberikan, nak diambil, itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka lahumul khiyarah, tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi siapa pun memilih selain daripada pilihan Allah. Allah sebut begitu. Allah yang berhak memilih. Allah yang cipta, Allah pilih. Kita kena bersangka baik dengan Allah dan berusaha. Itu tugas kita. Begitu. Wahdar akhlaqal jahilin. Berhati-hatilah atau takutlah kamu dengan akhlaknya orang-orang jahil. Akhlak orang jahil ni merosak. Kamu kena takut, kamu kena hati-hati supaya jangan sampai berjangkit dengan kamu ni. Sebab akhlak ni adalah merupakan sesuatu yang paling cepat berjangkit. Akhlak buruk, dosa, itu dua yang paling cepat berjangkit. Sebab itu dia kata, jaga-jaga kamu dengan akhlaknya orang-orang jahil, wa mujalasatal mudnibin, dan duduk dengan orang-orang yang berbuat dosa. Kedua-dua ni cepat betul berjangkit. Sebab itu kata Nabi, disebutkan al-mar'u ma'a jalisih, seorang itu akan sama dengan orang yang dia duduk. Duduk dengan siapa? Akan dianya jadi seperti orang itu. Keadaan, sifat, akhlak dia mudah terkesan. Begitu juga, jangan kamu duduk dengan orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa? Dia akan pergi kepada, pertama sekali dia duduk, dia tak buat dosa mungkin, tapi dia akan pergi penyakit yang pertama sekali, dia lali dengan dosa tu. Jadi dia tak rasa, orang yang berdosa ni dia tak nampak, seolah-olah dia ringankan dosa, merasa ringan rasa dosa, tak ada apa. Dia tak buat juga, tapi dia duduk dengan berdosa ni, lama-lama dia anggap biasa. Akhirnya dia meringankan dosa tu. Dah ringankan dosa, akhirnya dia akan mudah pula dia buat. Sebab tu kalau orang-orang yang berdosa ni, tinggalkan, jangan duduk dengan duduk. Nak pilihlah mujalasah dengan orang-orang yang nanti disebutkan adalah at-taibin. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa jalisut tawabin fa innahum araqqu afidah. Sebaliknya kata Sayyidina Umar, duduklah kamu dengan orang-orang yang bertaubat, kerana mereka itu adalah orang yang lembut hati mereka. Duduk dengan orang-orang yang berbuat dosa maksiat ni, hati kita pun jadi keras. Bukan dia je, kita pun jadi keras hati lah. Tapi disuruh duduk dengan orang-orang taubat. Maknanya orang tu asalnya buat maksiat juga, tapi dia ni orang bertaubat, bagus duduk dengan. Sebab apa? Waktu tu hati dia sangat lembut, sehingga insya-Allah hati kita juga akan lembut dengan duduk bersama mereka. Wa da'awal mu'jabin, dan jaga-jagalah kamu, hati-hatilah kamu dengan dakwaan-dakwaan orang-orang yang ujub. Orang-orang yang ujub macam mana? Orang-orang yang bangga diri, orang yang rasa dirinya itu wali. Saya ni bukan apalah, saya dah masuk tahap wali dah. Jangan, tak payah dakwah-dakwah macam itu, jangan. Dan ini banyak ni, sekarang ni ada ni orang dakwa-dakwi itu yang kadang-kadang orang terpengaruh dengan dakwah ni itu, ikut pula ajaran dia, ikut pula dia punya tu. Jangan, tinggalkan orang-orang yang mendakwa-dakwa ni. Aulia Allah, dia tak akan mengaku dia wali, dia tak akan cakap dia wali, tapi sifatnya, tapi akhlaknya, tapi keadaannya menampakkan kewaliannya, bukan dakwaan. Tinggalkan orang-orang yang dakwa-dakwa, akan rasa bangga diri. Saya ni banyak amal ni,
Hebatlah saya ni, memang hebat kalau beramal ni. Yang ni jangan. Hati-hati dengan orang-orang yang dakwa-dakwi seperti ini. Wa raja'al mughtarrin, dan hati-hati kamu daripada menjadi seperti orang-orang yang harap, yang tertipu. Dia mengharap tapi tertipu. Macam mana? Mengharap rahmat Allah tapi tertipu sebab tak buat. Mengharap keampunan Allah tapi dia tak bertaubat. Ini orang-orang yang terpedaya dengan daripada tipu daya. Dengan tipu daya. Pengharapan yang penuh dengan tipu daya. Jangan. Wa ya'sal qanitin, dan hati-hatilah kamu daripada putus asanya orang-orang yang berputus asa. Jadi kalau kamu tengok orang berputus asa, dia berputus asa macam mana? Jangan kamu sama macam itu. Jadilah kamu orang-orang yang masih lagi tinggi pengharapan kepada Allah dengan amal. Wala taqnatu min rahmatillah wala ta'aisu min rahmatillah. Allah sebut jangan putus asa dari rahmat Allah. Jauhi orang-orang yang berputus asa. Hati-hati. Sebab apa? Sebab kita pun akan terjerumus sama nanti. Jadi ini semua kena jauhi. Jangan dekat orang yang jahil akhlaknya. Jangan dekat duduk dengan orang-orang yang berdosa. Jangan kita ini bersama dengan orang dakwa dirinya hebat. Jangan kita ini berharap macam orang-orang yang kena tipu tu, tertipu dengan penipuan, dengan tipu daya yang dia menangguh amal. Jangan kita ini jadi putus asa macam orang putus asa. Jangan. Kena jauhi. Wa kun bil haqqi amilan, jadilah kamu itu dengan kebenaran amalan. Maknanya beramallah kamu dengan kebenaran. Wa billahi wathiqan, terhadap Allah itu percaya. Wa bil ma'rufi amiran, terhadap daripada kemakrufan adalah kamu suruh. Wa 'anil munkarin nahiyan, terhadap kemungkaran kamu melarangnya. Fa inna man sadaqallaha nasah, disebutkan barang siapa yang benar kepada Allah akan dinasihatkan. Jadilah kamu ini benar dalam amalan, percaya sungguh-sungguh kepada Allah, buat amal ma'ruf nahi munkar. Diceritakan Sayyidina Umar Khattab ketika mana dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi. Kemudian setelah itu dia dipapah balik. Ketika dalam keadaan nazak, orang datang di antara mereka yang memberikan ar-raja, iaitu pengharapan. Maksudnya, wahai Amirul Mukminin, kau adalah seorang pemimpin yang adil. Kan? Termasuk ketika itu ada seorang pemuda yang juga berkesempatan ziarah kepada Sayyidina Umar dalam keadaan dia sakit dah nak membawa kepada kematian. Maknanya dah sakarat. Pun sahabatlah mengatakan, Amirul Mukminin, engkau orang baik, engkau adalah merupakan pemimpin yang adil. Kemudian dia keluar. Sayyidina Umar ni sempat buka mata dia tengok orang lelaki ni, budak ni, orang ni, dia pakai kain yang melirik ke tanah. Jangan sakit tu, tiba-tiba panggil balik lelaki tu. Orang muda tu datang balik. Dia mengatakan, wahai fulan, tinggikan kainmu itu, kerana dianya adalah lebih suci pada pakaianmu. Wa atqa li rabbik, anqa li taubik wa atqa li rabbik, kerana dia lebih suci untuk pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Tuhan. Sempat lagi dia, subhanallah, dalam keadaan sakarat tu, amar ma'ruf nahi munkar, untuk menunjukkan bahawa amar ma'ruf nahi munkar ini penting macam mana pun keadaan. Fa inna man sadaqallah nasahahu, sesungguhnya barang siapa yang benar kepada Allah, maka Allah akan menasihati dia. Maksudnya apa? Kalau orang ni benar-benar ikhlas kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan hidayah dan juga Allah akan tolong dia. Buat amal betul-betul ikhlas kepada Allah, benar kerana Allah, Allah akan tolong sampai selesai amal dia. Sebab tu kata para ulama, kata apa? Al-amru ma kana lillahi fahuwa yatim, wa ma kana li ghairihi falyahdim. Atau saya hadim.
perkara itu kalau dianya kerana Allah, maka pasti dia akan disempurnakan oleh Allah. Al-amru maka lillahi fahuwa yatim. Sesuatu perkara itu selagi mana dia kerana Allah, ikhlas kerana Allah, maka pasti akan disempurnakan. Tapi wa makana li ghairihi sayanhadim. Tetapi kalau selain daripada Allah, maka dia akan musnah di tengah jalan. Itu disebutkan oleh para ulama. Oleh kerana itu disebutkan kalau kamu itu benar ikhlas kerana Allah, nasahahu, akan ditolong oleh Allah dan akan diberi hidayah oleh Allah. Wa man tazayyana li ghairihi fadahahu. Barang siapa yang dia berhias untuk selain daripada Allah, maka Allah akan bukakan aibnya, akan dimalukan oleh Allah. Nak berhias kerana Allah. Ini nak tunjuk amal baik kepada orang, nak nampakkan dia orang soleh, nak nampakkan dia orang yang banyak amal, nak nampakkan dia orang baik. Allah akan buka dia yang buruk untuk orang nampak. Tapi kalau kamu buat untuk Allah SWT yang elok-elok, cantik-cantik kepada Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah baik dan tak menerima kecuali yang baik-baik. Maka biar kebaikan itu untuk Allah saja. Walaupun orang nampak buruk, tapi yang baik itu kita hantar kepada Allah. Ini kita nak nampak baik depan orang, itu namanya riya. Maka Allah akan bukakan dia aib dia. Tapi kalau buat kepada kerana Allah, maka Allah akan nampakkan keindahannya. Wa man tawakkal alaihi kafahu. Dan siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Wa man wathiqa bi ghairihi maqatahu. Barang siapa yang percaya kepada selain daripada Allah, maka Allah benci kepada dia. Wa man khafahu ammanahu. Siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan beri keamanan kepada dia. Wa man syakarahu zadahu. Barang siapa yang dia syukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat dia. Wa man ata'ahu akramahu. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan muliakan dia. Wa man atharahu ahabbahu. Barang siapa yang mengutamakan Allah, maka Allah akan cinta kepada dia. Wa man ahabbahu maulahu faqad faz. Jadi barang siapa yang dianya dicintai oleh tuannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang berjaya. Dialah orang-orang yang berjaya. Kalau Allah ada cinta, untunglah. Kalau Allah ada cinta, berjayalah dia, selamatlah dia. Kita nak dapat cinta Allah. Orang-orang Yahudi ketika datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Muhammad, kami ini orang yang cinta kepada Allah, tak perlu kami nak ikut engkau, nak bypass terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, kalau kamu dakwa kamu cinta kepada Allah, dapat cinta Allah, kena ikut aku, iaitu Rasulullah. Baru Allah akan cinta. Itu syarat Allah bagi. Bukan hanya diberikan cinta, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan berikan keampunan pula. Subhanallah. Nak dapat cinta Allah, kena ittiba kepada Nabi dan cinta kepada Nabi. Maka kalau Allah sudah cinta kepada seseorang itu, faqad faz, maka dia ini orang yang selamat, berjaya dan orang yang beruntung. Wahdhar an tadina lillahi bil aqli. Hati-hatilah, jaga-jagalah kamu, jangan sampai kamu itu beragama untuk Allah dengan akalmu. Maksudnya apa? Dalam urusan agama ini, dia guna akal. Nak buat, kekononnya buat apa ni? Ibadat. Untuk buat apa ni? Urusan agama. Untuk siapa? Untuk Allah. Tapi yang dia dahulukan akal dia. Bukan dengan wahyu, bukan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Hati-hati. Ini banyak diulang dalam kitab ini oleh Imam Al-Muhasibi. Walaupun Imam Muhasibi itu hidup pada kurun yang kedua atau yang ketiga, masih hampir lagi. Tapi dia rasa bimbang
adanya orang-orang yang mana akan mendahulukan akalnya. Kalau dianya sesuatu perintah itu bertepatan dengan akal, dia buat. Kalau tak ngam dengan akal dia tak nak buat. Ini tak logik, ini tak boleh apa? Tak masuk akal. Jangan sampai jadi seperti itu kalau kamu buat kerana Allah. Kerana akal kita, walaupun memang akal agama Islam itu, syariat Islam itu adalah sangat sesuai dengan akal, tetapi akal tak boleh menyesuaikan dengan sesuatu daripada wahyu itu, sebab ada limit akal kita. Kalau adanya wahyu perintah yang bertentangan dengan akal, dahulukanlah perintah atau wahyu itu, belakangkan akal. Lau kana ad-dinu birra'yi la kana asfala khufi aula katakan lau kana asfala, katakan lau kana ad-dinu birra'yi la kana asfala khufi aula bimashi min a'la, kata Sayyidina Ali. Kalau sekiranya agama itu dengan akal, sudah tentulah menyapu khuf itulah lebih utama menyapu di bawah daripada atas. Khuf yang dipakai itu dengan syarat dia adalah kasut yang teguh, yang kuat, yang menutupi daripada anggota kaki wuduk. Yang kalau seorang itu dia dah berwuduk sempurna dia pakai, maka bagi orang mungkin satu hari satu malam rukhsah untuk dia tidak dibuka. Kalau dia batal, dia basuh muka, tangan, kepala, kaki tinggal sapu ke atas dia, sah dah wuduk dia. Kalau seorang musafir 3 hari 3 malam tanpa membuka, kalau dia buka batal lah. Token tak masuk dalam khuf ya. Ini mesti yang teguh, yang boleh dibawa berjalan kuat, tak rosak. Tapi dia mesti menyapu di atas. Tapi kalau ikut akal, kita ambil air, mana yang lebih utama untuk kita sapu, bersihkan? Bawah lah, sebab kita pijak di bawah. Tapi kita ambil air, kita sapu kat bawah sebab kita nak bersihkan. Sah tak kita punya wuduk? Tak sah wuduk kita, kerana mesti disapu di atas. Jadi tak boleh guna akal. Kenapa boleh sapu kat atas? Kan bawah yang kotor, sapu bawah lah. Tak sah, sebab agama itu hubungan dengan akal. Jadi jangan sampai kamu itu beragama kepada Allah itu dengan akal. Wa ta'mala bil hawa, dan beramal dengan hawa nafsu, ikut suka hati, suka nafsunya. Wa tatrukal haq, dan meninggalkan hak. Jaga-jaga jangan sampai kamu suka meninggalkan yang benar. Wa tabu'a bil batil, dan kembali kepada kebatilan atau berpegang dengan kebatilan, jangan sampai begitu. Wa tatamanna al-maghfirata wa anta nasin litaubah, dan janganlah kamu itu menjadi orang yang berangan-angan untuk mendapatkan keampunan, sedang engkau adalah orang yang lupa untuk bertaubat. Allah berfirman, inni ghaffarun, kata Allah, aku ini Maha Pengampun. Okey, kita pun bagus, Allah Maha Pengampun. Tapi Allah sebut liman taba, bagi orang yang bertaubat. Memang Allah Pengampun, tapi kamu tu bertaubat atau tidak? Nak dapat keampunan Allah, tak nak taubat, tak dapat keampunan Allah. Tapi Allah tetap Maha Pengampun. Kekal Allah itu Maha Pengampun sampai bila-bila. Tapi bagi orang yang bertaubat, bukan berangan-angan je. Allah Maha Pengampun, nanti taubatlah, nanti taubat, belum taubat. Begitu. Datang seorang kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, saya ni dosanya banyak. Saya rasa kalau bilik ni penuh dosa saya. Kalau saya bertaubat kepada Allah, diterima tak taubat saya? Kata Rabi'ah, tak diterima taubatmu ya Allah. Dia pun keluar, datang yang lain. Rabi'ah, saya punya dosa ini sebanyak pepasir yang ada di dunia ini. Oh, banyak betul. Saya telah bertaubat kepada Allah. Adakah taubat saya diterima oleh Allah? Kata Rabi'ah, taubatmu diterima oleh Allah.
yang dengar ni, pelajar dia punya yang ni, heran ni, itu lebih sikit dosanya daripada yang ni, tapi yang tu tak diterima taubatnya, yang dia diterima taubatnya. Apa bezanya? Kenapa begitu? Kata Rabi'ah, sebab yang tadi dia mengatakan kalau saya bertaubat, dia belum bertaubat, mana dia terima lagi oleh Allah. Yang ni saya banyak dosa tapi saya tak bertaubat kepada Allah. Adakah diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah. Kerana yang dilihat adalah amal taubatnya, bukan cita-cita angan-angan taubatnya. Wa'lam annahu la yurda min al-'ilmi wal 'amali illa ma thabata bil yaqini asluhu. Dan ketahuilah sesungguhnya tidaklah diredai daripada ilmu dan amal itu. Tidaklah diredai daripada ilmu dan amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiadalah Allah itu akan meredai daripada ilmu dan amal itu kecuali ma thabata bil yaqini asluhu, kecuali apa-apa yang telah sabit dengan keyakinan asasnya. Jadi kalau ilmu dan amal itu yang menjadi tunjang utama, kita ibaratkan cerita ni yang sekarang ni Imam Muhsin nak cerita ni pokok. Dia punya akar pokok ni mestilah ilmu dan amal yang benar, baru dia kukuh pokok. Kemudian dikatakan wa alahu sidqi farahuhu wa ala bisidqi farahuhu, dan baru tumbuh meninggi dia punya cabang-cabangnya itu dengan kebenaran. Benar untuk nak ikut daripada ilmu dan amal dia tu, maka tumbuh pokok dia tinggi, meninggi betul. Wa asmara bil wara'i nabatuhu, sedangkan nanti akan tumbuh pula buahnya, dan buah yang baik adalah buah wara' yang akan tumbuh. Wa qama bil isfaqi burhanuhu, dan akan berdirilah, maknanya teguh dia punya cabang-cabang pokoknya itu, iaitu dengan penuh kasih sayang, bi isfaq, dengan segala buktinya. Maksud kasih sayang kepada orang lain itu akan meneguhkan lagi. Wa hujiba bil khasyati astaruhu, dan akan terjaga hijab. Pokok kita ni hebat, tapi dia kena juga ada pertahanan dia. Kalau tidak dilanggar, jatuh juga. Maka yang menghijab kepada dia, iaitu yang menjaga dia, memagari dia itu adalah khasyah, takut, yang akan menutupi dia, melindungi dia, rasa takut. Fala tarda min nafsika bitawani. Jadi pokok yang kita nak kena ada macam mana? Pertama, ilmu dan amal yang menjadi tunjang. Dia punya yang akan menumbuhkan dia semakin tinggi adalah furuk-furuk yang kita buat, cabang-cabang daripada ilmu itu, yang akan menyebabkan buah dia sedap. Yang tumbuh adalah buah warah, yang akan menyebabkan dia teguh berdiri adalah dengan sifat kasih sayang, dengan memberi petunjuk kebaikan. Dan yang akan melindungi pokok itu daripada tumbang ataupun yang akan binasa adalah rasa takut kepada Allah SWT. Itulah yang kita nak tumbuh dalam diri kita macam itu. Fala tarda min nafsika bitawani, janganlah engkau itu rida, janganlah kamu itu rida dengan sebarang tawani, iaitu lambat-lambat. Jangan mudah kamu itu rida dengan bertangguh-tangguh, lambat-lambat tawani, kan? Jadi kalau buat amal dia nanti-nanti, lambat-lambat. Jangan mudah rida dengan cepat-cepat. Fa innahu la udra li ahadin fit tafrid. Kenapa tak boleh kita nak lambat-lambat? Kita nak sambil-sambil lewa ni, tawani. Kenapa tak boleh? Kerana tidak ada uzur bagi seseorang itu fit tafrid. Tidak ada uzur bagi orang itu di dalam dianya itu berlebih kurang.
Tafrid ni lawannya adalah ifrat. Tafrid maknanya dia sempurna adalah di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Bawah pun tak berapa elok, lebih pun tak elok. Tafrid ini yang bawah ni. Wuduk yang afdal berapa kali? 3. 2 tak berapa elok. 4 pun tak elok. Macam tu lah. Jadi tak ada uzur bagi orang itu untuk dia kalau buat sambil lebih kurang aja. Jangan. Wala li ahdin 'anillahi ghina. Dan tiadalah bagi seseorang itu selain daripada Allah pengharapan. Tak ada bagi Allah pengharapan. Jadi tak ada uzur bagi seorang itu untuk tidak meminta kepada Allah, sebab hanya Allah yang sepatutnya kamu berharap. Jangan tangguh. Jangan kamu buat lebih kurang kerana tak ada uzur kamu nanti nak depan Allah. Kenapa buat ni? Saya lebih kurang ya Allah, saya tak sungguh-sungguh, tak ada alasan. Dan tak ada uzur untuk kamu itu mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana memang Allah itulah tempat pengharapan, tak ada yang diharapkan selain daripada Allah. Wa'lam anna min sa'adatil mar'i husnan niyyah fima 'inda Allah Ta'ala. Dan ketahuilah sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu adalah yang pertama husnan niyyah fima 'inda Allah Ta'ala, iaitu baik niatnya dengan apa-apa yang baik niatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik niatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah bahaskan tentang niat dalam pertemuan kita yang lalu, keutamaan niat dan ikhlas. Wa taufiqa li mahabbihi, dan juga sebab kebahagiaan seseorang itu adalah apabila dianya mendapat taufik untuk mencintai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bahagia itu apabila dianya dapat anugerah untuk ikhlas, baik niatnya kepada Allah, dan dia dapat kurnia taufik untuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sebenarnya ikhlas itu pun kurniaan Allah. Jadi Allah bagi dia untuk elok dia punya niat hanya kepada Allah, dan Allah bagi dia taufik untuk dia dapat cinta kepada Allah. Sebab itu kita kena minta doa, ya Allah, berikan kami keikhlasan dalam amal, dan berikan kami taufik untuk mencintai-Mu. Kata Nabi Daud, kalau tak salah dia doa, Allahumma inni uhibbuk, ya Allah aku cinta kepadamu, wa uhibbu man yuhibbuk, dan aku cinta orang yang cinta kepada kamu, dan aku cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada Engkau. Ya Allah, berikan aku cinta kepada kamu, dan cinta orang yang mencintai kamu, dan cinta kepada amalan yang mendekatkan aku kepada kamu. Itu mahabbah. Wa man aradallahu bihi khairan. Jadi kalau kita tak tahu orang yang Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang itu macam mana, kita kata Allah bagi taufik, Allah beri husnul niyyah, macam mana anugerah itu nak diberikan kebaikan itu? Wa habalahul aqla, maka Allah akan berikan dia kurniaan akal. Ada beza otak dan akal. Ada orang kata dia ada otak, memang akal belum tentu lagi. Kalau Allah nak berikan kebaikan seorang itu, pertama Allah berikan akal yang sehat, yang betul. Wa habbaba ilaihi al-ilma, yang dengan akal itu pula Allah berikan akal, dan akal itu Allah SWT akan jadikan dia suka kepada ilmu. Sebab ada orang berakal tapi dia gunakan akal itu untuk nak bermaksiat, untuk nak menentang kepada Allah. Tak. Orang yang Allah nak berikan kebaikan, Allah beri akal, yang akal ini cinta kepada ilmu. Jadi dia cari ilmu itu dengan usaha kurniaan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wahabahu bil isfaq, dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia itu dikurniakan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi orang Allah nak berikan kebaikan, Allah berikan dia akal. Akal yang cenderung kepada ilmu, yang ilmu itu membawa dia takut kepada Allah. Okey? Itu tanda Allah nak berikan kebaikan. Maknanya kalau dia berhenti dekat belum sampai habis nanti, maksudnya belum sempurna akal. Belum sempurna kebaikan yang diberikan. Allah beri akal, belum tentu lagi baik. Sebab akal ini nak ke ilmu tak? Okey, nak ilmu. Ilmu tu yang ada dalam akalnya itu baik tak? Nak ukur baik atau tidak? Ilmu itu bawa takut kepada Allah tak? Semakin takut tak dia kepada Allah? Wasta'malahu birrifqi, yang dengan itu akan digunakannya itu dengan kelembutan. Ilmu tadi ni membawa dia takut. Yang rasa takut itu menyebabkan dia semakin lemah lembut di dalam muamalah, dalam tindak tanduknya. Wa aghnahu bil qana'ah. Jadi sifat-sifat tadi akan lahir. Iaitu pertama, dia akan rifiq, dia akan lemah lembut. Dia bukan jadi orang bengis. Dia jadi sayang kepada makhluk. Dia dah sayang kepada Allah dan sayang kepada makhluk Allah. Dia jadi wa aghnahu bil qana'ah, maka dia akan merasa cukup. Dengan apa? Dengan sifat qana'ah. Wa bassarahu aibahu, dan dia akan dinampakkan kepada dia aib dan kekurangan dia. Itu orang-orang yang Allah nak berikan kebaikan kepada dia. Allah beri akal yang cenderung kepada ilmu. Ilmu itu lahirkan takut. Dengan takut itu dia semakin lemah lembut di dalam muamalah, dalam pergaulan dia. Dia semakin merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dengan sifat qanaah, dan dia sentiasa melihat kekurangan diri untuk dia improve dan perbaiki, dan semakin elok daripada kekurangan-kekurangan dirinya. Ini tanda orang yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya. Ada tak dia dalam diri kita? Ya Allah, kurniakannya kepada kami ya Rabbal Alamin. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga kamu dirahmati oleh Allah, anna sidqa wal ikhlasa aslu kulli halin. Ketahuilah kamu wahai orang yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah dirahmati kepada kamu, sesungguhnya as-sidqa, benar, wal ikhlas, dan keikhlasan. Dia tak banyak beza sidqa wal ikhlas ni, tapi dia ada sedikit perbezaan. Oleh kerana itu kata Zunnun al-Misri, siddiq itu kalau kedudukannya adalah seperti pedang. Dia lebih sharp, ikhlas daripada ikhlas, yang membelah kepada keikhlasan itu. Aslu kulli halin, benar dan ikhlas itu adalah asas pada setiap keadaan. Betul tak? Amal ni asasnya adalah benar dan ikhlas. Fa'anis sidqi yatasha'abul sabru wal qana'ah wal zuhdu wal rida wal uns. Daripada benar itulah maka akan tercabanglah dia menjadi sabar, menjadi qana'ah, menjadi zuhud, menjadi rida, menjadi jinak hatinya ataupun lembut hatinya. Baik. Jadi kalau kita kata kita nak jadi orang yang sabar, qana'ah, rida dan zuhud dan juga uns, iaitu orang yang lembut hatinya, tenang hatinya. Macam mana? Dia adalah lahir dari sifat siddiq, benar. Wa 'anil ikhlas yatasha'abul yaqin wal khauf wal mahabbah wa ijlal wal haya' wa ta'zim. Sedangkan keikhlasan itu melahirkan atau mencabangkan keluar daripadanya yakin, khauf takut, mahabbah cinta, ijlal iaitu memuliakan, haya' malu, wa ta'zim iaitu dan juga membesarkan, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Jadi siddiq ada sifat yang dia lahir daripadanya, ikhlas akan melahirkan dari sifat tersebut. Dan ini soalan yang ditanya beberapa malam dah.
Macam mana nak zuhud, macam mana tu, dia akan jawab dalam apa yang kita akan bahaskan di akhir-akhir ini insya-Allah. Wa likulli mu'min fi hadhihi al-maqamati mawtinun yu'abbiruhu wa yu'rafu bihi haluh. Dan bagi setiap orang yang beriman, pada kedudukan-kedudukan ini tempat yang akan menjelaskan dan juga yang akan menerangkan keadaan dirinya. Jadi dia ada dia punya tanda-tanda dia. Dia akan ada dia punya kesan-kesan dia. Ada tempat-tempat dia yang disebutkan. Contoh disebutkan fa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya khaif, takut. Wa fihi raja wa rajin wa fihi khauf. Dikatakan kepada dia takut, tetapi dalam takut itu adanya pengharapan, dan mengharap, di dalam pengharapan itu ada ketakutan. Wa sabir, dan kesabaran, di dalam kesabaran itu ada ridha. Wa muhibbun, cinta, di dalam cinta itu ada malu. Wa quwwatu kulli halin wa dha'fuhu, dan kekuatan setiap sesuatu hal itu ada kelemahannya, dan juga kelemahannya. Bihasbi imani abdi wa ma'rifatih, kekuatan keadaan seseorang itu dan lemahnya itu adalah bergantung kepada iman seseorang hamba itu dan juga pengetahuannya, makrifahnya kepada Allah. Jadi ini yang disebutkan adalah tempat yang jangan kita takut je, tak ada harap. Tak boleh. Kita takut tapi kena berharap. Kalau orang takut saja tak berharap, dia akan jadi orang yang berputus asa. Tapi kalau berharap tak takut, itu jadi orang yang berangan-angan, panjang harapan, tak buat amal. Dia berharap je, dia tak takut pun. Jadi dia bukan terus buat maksiat, dia akan tak buat daripada amal ibadah. Begitu juga sabar, mesti ada rida. Sebab kalau sabar tapi tak rida, itu bukan sabar. Begitu juga dengan malu, cinta, mesti ada malu. Cinta kepada Allah, tandanya apa? Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau cinta kepada orang, kita paling malu sekali nak buat benda-benda yang dia tak suka. Betul tak? Yang tu yang kita takut. Tu masa bercinta dulu, ya Allah, malu betul macam-macam. Apalagi nak kentut, malu. Jadi sekarang ni kentut dia kerana tak cinta kau, bukan. Itu bertambah cinta. Tapi memang kalau kita sayang ke orang tu, kita akan malu untuk buat sesuatu yang dia benci, yang dia tak suka. Ya? Jadi kuat ke atau lemahnya daripada hal keadaan itu adalah bergantung kepada iman dan makrifah dia kepada Allah. Wa likulli asli min hadhihi al-ahwal thalathu alamatin yu'rafu bihadzal hal. Dan asas bagi ketiga keadaan ataupun keadaan-keadaan yang tiga itu ada tanda-tanda yang mana dapat diketahui akan keadaannya itu. Ada tiga tanda. Keadaan yang disebutkan tadi itu ada tiga tanda. Maksudnya nanti kita akan pergi kepada sidik. Baik. Contoh, sidik. Fasidqu fi thalathati asya'. Sidik atau benar itu ada tiga perkara yang menjadi yang mana la tatimu illa bihi, yang tak sempurna dianggap dia itu sidik kecuali dengan tiga perkara. Baru sempurna sidiknya itu, benarnya itu. Yang pertama, sidqul qalbi bil imani tahqiqan, iaitu benar hatinya, teguh hatinya, mantap hatinya dengan iman yang sebenar. Wasidqun niyah fil a'mal, dan benar dalam niatnya di dalam beramal. Wasidqul lafzi fil kalam, dan benar perkataannya itu di dalam percakapan. Jadi kena bukti tiga-tiga. Hati pun kena benar, mulut pun ikrar kena benar, perbuatan pun kena benar. Baru namanya orang yang benar. Kalau tidak, takut-takut boleh jadi munafik,
takut-takut jadi orang yang disebutkan bernipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru fi salati asya' la tatimmu illa bihi. Sedangkan sabar itu ada 3 perkara yang tidak sempurna kecuali dengannya. 3. Kita kata kita ni orang sabar, ada 3 perkara tanda yang utama. As-sabru an maharimillah. Pertama, sabar di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kata para ulama, sabar yang paling tinggi sabar di dalam menahan diri melakukan perkara yang haram. Itu sabar yang paling tinggi sekali. Yang kedua, wasabru ala tibai amrillah. Yang kedua, sabar di dalam menuruti perintah Allah. Wasabru indal masaib ihtisaban lillah. Dan sabar ketika ditimpa musibah kerana semata-mata mengharapkan balasan kebaikan daripada Allah. Maka ini adalah merupakan kesabaran yang sebenar, bukan sekadar dakwa-dakwi. Wal qana'atu fi salati asya'. Sedangkan qanaah pula, nak tahu kita qanaah ke tidak, tengok ada tak 3 perkara ni. Qillatu ghina ba'da wujudihi, iaitu yang pertama qillatul ghina ba'da wujudihi, sedikitnya dia itu mengharap ataupun dianya tidak menunjuk-nunjuk setelah adanya daripada kekayaan itu. Wasiyanatul faqri indal adami. Yang keduanya adalah dia menjaga wasiyanatul faqri indal adami. Dia menjaga ataupun dia terjaga ketika mana dia fakir, ketika mana dia terjaga dengan kefakiran. Maksudnya dia tidak memzahirkan kemiskinannya itu ketika dia tidak ada kekayaan tersebut. Yang ketiga, wakilatul asbab, iaitu yang ketiganya adalah dianya sedikit di dalam mengharap kepada sebab-sebab. Dia sedikit di dalam mengharap daripada sebab-sebab itu. Jadi pertama ialah dengan dia orang qanaah ini tandanya qillatul ghina ba'da wujudihi. Sedikitnya dia itu di dalam mengharap setelah adanya daripada perkara tersebut. Dia tak mengharap sangat, kalau sudah ada cukup memadai baginya. Wasiyanatul faqri indal adam. Dan juga dianya adalah menjaga kefakiran indal adam. Maknanya dia kalau dalam fakir pun dia masih lagi dalam keadaan yang terjaga imannya. Wakilatul asbab. Dan juga dianya dalam keadaan yang tidaklah terlalu ingin kepada sebab, iaitu ibda'ul ghina wa ridha 'indal fiqdan wa qillatir rizqi, iaitu dianya akan berada dalam keadaan cukup dan ridha ketika mana dia tidak mendapatinya walaupun sedikit daripada kurniaan rezeki kepadanya. Baik. Idzan walil qanaah awwal wa akhirun. Bagi qanaah itu ada awal dan ada akhirnya. Wa qanaah fi salatus asya'. Wasukunu ila awqatillahi azza wa jalla ma'a hululil faqah. Dan juga sukunu ila awqatillah, dianya diam, sukun, tenang di dalam awqatillahi azza wa jalla ma'a hululil faqah, iaitu dianya dalam keadaan yang tenang menunggu akan waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan jalan penyelesaian. Itu qanaah. Pertama, tandanya dianya tidak mengharap, kalau dah ada cukup dah bagi dia, dia pun tidak akan bangga-bangga. Keduanya, dia tidak akan, kalau dia diduga dengan tak ada pula harta, maka dia menjaga dirinya supaya tak nampak kefakirannya. Dengan dianya tidak mencari terlalu banyak sebab-sebab, hanya berserah kepada Allah. Yang ketiganya adalah dia itu dalam keadaan
rida, menunggu kalau nanti Allah pasti akan berikan penyelesaian kepada dia. Itu tanda qanaah. Walil qanaati awwalun wa akhirun, bagi qanaah itu ada awal dan akhir. Fa awwaluha tarkul fudul ma'a wujudi ihtisab. Pertama, awalnya qanaah itu, kita tengok kita dah mula qanaah ke belum. Permulaan qanaah itu tanda dia apa? Meninggalkan fudul, meninggalkan daripada perkara yang sia-sia. Ma'a wujudil ihtisab, walaupun adanya kelapangan. Benda peluangnya banyak, tapi dia banyak tinggalkan yang berlebih-lebihan tu. Yang ni banyak ada kat depan dia ada banyak. Tapi tanda orang ni nak jadi qanaah ni, dia dah mula kurangkan. Dia tak suka berlebih-lebihan. Wa akhiruha, kemuncaknya itu adalah wujudul ghina ma'a qillati faqdil asbab. Dia punya kemuncaknya adalah dianya menunjukkan keridaan. Wujudul ghina ma'al qillati faqdil asbab, iaitu nampak dia sentiasa merasa cukup walaupun ma'a qillati faqdil asbab, walaupun sedikit daripada dianya itu, sedikit punca daripadanya untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun tak ada, dia tetap reda kepada apa yang ditetapkan. Itu adalah kemuncak daripada qanaah seseorang itu. Wa innama arada qanaah tamam lianna ar-radi la yataghayyaru fil man'i wal 'ata. Hanya saja arada qanaat tamam. Qanaah yang disebutkan adalah yang sempurna itu, diingini qanaah yang sempurna itu kerana keridaan itu tidak akan menukar, la yataghayyaru fil man'i, tidak akan menukarkan dirinya itu ketika terhalang, wal 'ata, ketika mana dia diberi. Kerana apa? Sebab dia dah jadi reda. Jadi kenapa yang kata qanaah yang sempurna itu mesti reda? Sebab dengan reda itu, sama ada dia terhalang atau dia diberi, dia tetap juga akan reda, dia akan menerimanya. Wal qani' ghaniyun bi rabbih, orang yang qanaah ini adalah orang yang merasa cukup hanya Allah saja. Sudah, tak yang lain. La yanbaghi ziyadah ma'ahu min hadhi hawah, dan dia tu tidak menginginkan penambahan baginya daripada bahagian hawa nafsu. Kalau bahagian hawa nafsu, lagi dia tinggal, dia tak nak. Ini orang yang benar-benar qanaah. Allahumma illa in kanat minhu ilaih, hanya saja sekiranya dia memerlukan ataupun dia datang daripada Allah, maka dia tak mampu nak tolak, maka dia terima. Tapi kalau dia mampu untuk tolak kerana itu adalah merupakan keinginan nafsunya, dia akan tolak. Ini orang yang benar-benar qanaah. Baik, wa zuhdu. Sekarang ni zuhud. Semalam ada tanya macam mana nak zuhud. Zuhud itu macam mana? Zuhud itu ada tiga keadaan, tiga perkara. La yusamma zahid zahidan illa biha. Tak akan dia dinamakan orang yang zuhud kecuali dengan ada tiga tanda ini. Khala'ul aidi minal imlak. Yang pertama ialah dianya khal'u aidi, mencabut tangannya minal imlak, mencabut daripada kedua tangannya itu dari amlak, daripada meminta-minta. Wa nazahatun nafsi anil halal, dan juga membersihkan dirinya itu, nafsunya daripada yang halal. Wasahwu anid dunya bi kathratil awqat, dan juga dianya lalai, lupa kepada dunia di kebanyakan waktunya. Kalau aidi, dia ni tak menadah tangan kepada orang untuk meminta. Ini orang zuhud. Orang zuhud, orang tak minta-minta, dia tak mengharap pun dari bantuan siapa pun. Beri pun tak ambil, kan, macam tu.
Dan dia ini adalah orang yang mana menyucikan diri dia, jauhkan diri dia daripada yang halal. Nafsu dia nak yang halal, dia tak nak. Ini orang zuhud walaupun halal. Kerana dia tidak mementingkan dunia. Sebab tu apa yang dia fikir, akhirat lebih banyak daripada dunia. Usaha dia fikir tentang dunia ni adalah sangat sedikit. Wa yakunu rajulu, entahlah kita ni masuk ke tidak, banyak benda yang sebut kita tak masuk buku kita ni. Mudah-mudahan insya-Allah diberikan oleh Allah. Wa yakunu rajulu mutazahhidan bi thalathatin ukhra. Dan disebutkan bahawa seseorang itu akan dianggap zuhud dengan 3 daripada yang lain daripada itu. Bisalasatin ukhra. Himyatun nafsi inda taramil iradat, iaitu memelihara diri ketika mana adanya kehendak. Keinginan ada, dia jaga. Jaga apa? Jangan sampai melampau, jangan sampai tersalah. Ini orang yang dikira zuhud. Jadi jaga diri dia, had nafsunya, ketika dicampakkan dengan keinginan kepada dia. Ada Allah campakkan keinginan, dia jaga. Wal harabu min mawatinil ghina, dan melarikan diri dari tempat-tempat yang mendatangkan pengharapan menjadi kaya. Dia tak nak, dia elak diri dia. Kita bukan lari, kita kejar ni. Dan wa akhdhul ma'lum indal hajah ilaih, dan juga dianya mengambil yang maklum ketika berhajat saja. Jadi kalau dia nak ambil itu apa yang dia perlu saja, itu dah dikira orang itu sebagai zuhud. Wal unsu fi thalathati asya', adapun yang disebutkan sebagai ketenangan atau jinak hatinya, hati yang lembut ini, ada 3. Unsun bil ilmi wal dhikri fil khalwah, iaitu dianya adalah orang yang tenang dengan ilmu dan zikir di dalam ketika bersendirian. Hatinya akan lebih tunduk patuh ketika dia dengan ilmu dan zikirnya ketika bersendirian. Wa unsun bil yaqin wal ma'rifah ma'al khalwah, dan juga hatinya itu tenang dengan keyakinan dan makrifah disertai dengan khalwah. Wa unsun billahi azza wa jalla fi kulli halin, dan juga dianya tenang kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Jadi ada 2 dalam keadaan berkhalwah. Jadi dia tenang dengan ilmu dan zikirnya. Maknanya orang yang berilmu ni beramal biar dia sendiri-sendiri, bukan tunjuk-tunjuk. Zikir pun begitu juga. Bagus banyak zikir ini dalam keadaan kita dengan Allah. Begitu juga keyakinan makrifah ini bukan dizahirkan depan orang. Ketika kita dengan Allah, itu bukti yang betul. Tetapi dengan tenang kita dengan Allah itu bila-bila pun, bukan nak tunggu ketika sendiri je. Dengan mana-mana pun keadaannya, dengan orang ramai, di tengah-tengah orang, ke mana pun, tetap juga dia dalam keadaan yang tenang. Iaitu tenangnya kerana bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. War ridha fi salasati asya', ridha itu pula nak tahu dianya benar ke tidak ridha seseorang itu ada 3 perkara. Qabulul ahkamillahi azza wa jalla, iaitu menerima segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wa taslimu li amrihi, dan menyerahkan urusannya semua kepada Allah. Wa tarkul ikhtiyar alaihi fi qada'ihi, dan meninggalkan daripada ikhtiar di atas ketetapan Allah, di atas yang ditimpa ke atasnya dari ketetapan Allah. Jadi menerima semua ketentuan Allah itu. Jadi kena itu ridha. Jadi kalau kita tahu kita ridha ke tidak, adakah kita menerima segala hukum hakam Allah itu? Yang keduanya, adakah kita ini tunduk kepada perintah Allah? Kita menyerahkan segala daripada urusan kita kepada Allah.
dan tunduk kepada perintahnya? Dan adakah kita ini orang-orang yang terima segala ketentuan Allah SWT? Baru itu namanya ridha. War-ridha nizamun mahabbah. Ridha itu dikatakan adalah merupakan peraturan kasih sayang. Kita kata kita cinta kepada Allah tapi tak ridha, tipu. Sebab orang yang cinta ni dia ridha. Apa pun kekasih dia buat, dia ridha. Apa pun dia buat, ridha. Kawan tu masak, sedap tak? Sedap. Walaupun nak muntah ni, itu sayang tu. Subhanallah. Itu sayang. Apa pun yang kekasih dia buat, dia ridha. Itu betul sayang. Kalau tidak, itu maknanya belum cukup syarat sayang lagi. Dan wa nafsu tawakkul, dan jiwa yang menyerah diri. Orang yang ridha ni, dia serah apa bulat-bulat kepada kekasih dia. Itu ridha. Buatlah apa pun. Kan? Maknanya kalau orang tu buat je, dia terima apa saja. Itu namanya cinta yang mesti disertai dengan ridha. Wa ruhul yaqin, dan ruh keyakinan. Maksudnya apa? Diri dia tu, jiwa dia tu yakin. Dia ni yang nama kekasih ni, dia akan buat semua yang terbaik kepada saya. Walaupun nampak tak baik, baik. Itu ruhul yakin, yakin. Itu cinta yang dianya adalah merupakan daripada ridha, itu adalah merupakan tanda cinta yang sebenar. Wa qad dzakara an Ayyub As-Sikhtiyani wal Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihima annahuma kana yaqulan ar-ridha at-tawakkul. Telah disebutkan oleh Ayyub Al-Sikhtiyani dan Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati mereka berdua, berkata bahawa ridha itu adalah tawakal. Ridha itu adalah tawakal. Jadi tawakal ni makna tanda ridha. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah tekad berusaha, maka tawakkallah kepada Allah. Kita ni tawakal setelah berusaha. Orang yang betul-betul ridha hebat ni, dia tawakal sebelum usaha lagi. Sebelum usaha dia tawakal, dia usaha lagi, dia tawakal lagi. Subhanallah. Oh betul. Jadi tanda seorang itu ridha adalah dia adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah. Doa kunut. Doa kunut. Semasa bacaan doa kunut dalam solat subuh atau doa kunut solat witir, sebagai makmum perlu dengan dengar sahaja atau aminkan sahaja. Semasa imam perlahankan baca kunut, apa perlu makmum lakukan? Baik. Ketika doa kunut dan imam akan membaca dengan Allahumma hdina fiman hadait, maknanya dengan dengan kembali kepada kita, doa bersama. Maka di dalam doa yang bersama itu kita disunahkan untuk mengaminkan. Jadi mengaminkan doa seseorang itu adalah merupakan sunnah. Jadi kita aminkan ketika imam kata Allahumma hdina fiman hadait, amin. Itu dianjurkan dalam, bukan kunut saja, doa-doa pun. Kalau ketika didoakan kita disuruh amin. Amin itu apa? Istajib. Ya Allah, istajabkan. Ya Allah, mustajabkan doa. Dan dia amin ini dianggap yang akan lebih cepat mengangkat. Makin banyak aminnya, makin cepat dia ditolak, menolak lebih.
cepat sampai 112. Kemudian sampailah kepada waqina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Yang itu biasanya di dalam mazhab Syafi'i diperlahankan untuk dibaca kerana dalam itu adalah ikrar. Itu ikrar tadi doa, yang ini ikrar. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya, apa-apa yang kau tetapkan ya Allah, maka tidak akan yang boleh untuk melangkaui daripada ketetapan-Mu ya Allah. Itu ikrar. Jadi ikrar ni kan kena baca sama-sama. Cuma kalau di Mesir tu, dulu saya belajar di Mesir, kalau imamnya dia tak baca perlahan, dia baca kuat juga. Tapi jawapannya lain, macam bukan amin lagi. Sebab itu bukan doa. Wa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik haqqan. Disebutkan benar. Dijawab macam tu. Dijawabnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walid haqqan. Fa innahu la yadhillu wa la ya'izu man ashhad. Dia macam itu. Benar, saya bersaksi, betul. Dia jawab dalam solat tu dengan ikrar itu. Okeylah, yang kita ni amin semua. Jadi sebab tu disuruh kita baca sama-sama. Dia slowkan, kita baca ikrar tu. Kan? Jadi itu sebabnya kita, imam tak baca ketika itu, dia baca sendiri supaya kita pula membaca dan berikrar. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh imam. Jadi begitu keadaan dari tertib kunut. Itu disebut, dinuakalkan dalam kitab-kitab di dalam mazhab Imam Syafi'i. Assalamualaikum salam. Apakah pendapat Ustaz tentang istikharah Al-Quran? Apakah pernah dilakukan di zaman Nabi dan para sahabat? Istikharah Al-Quran. Baik. Macam mana istikharah Al-Quran? Mungkin yang saya faham istikharah Al-Quran ni ialah orang yang buka Al-Quran, tengok, dia merasakan itu pilihan Allah SWT, apa yang dia tengok. Ada istikharah itu pada asalnya adalah istikharah memohon Allah pilih. Memohon Allah pilih untuk kita. Di antara kaifiat istikharah yang disebutkan yang terbaik adalah salat. Sebab salat itu kita memohon bantuan Allah. Kita minta Allah pilih untuk kita. Istikharah Al-Quran itu adalah merupakan daripada salah satu bentuk usaha saja. Adakah Nabi buat? Tak. Sahabat buat? Tidak. Bentuk usaha di tempat-tempat dengan perkara-perkara yang baik, macam Quran. Al-Quran kalam Allah. Tapi kita kena ingat bahawa istikharah itu adalah dengan kita menerima pilihan Allah dengan terima. Begitu. Jadi istikharah yang terbaik adalah dengan kita solat istikharah dan mohon kepada Allah untuk pilih. Mungkin di antara yang kita mungkin hari ini pernah orang kata istikharah Quran itu kalau dia tak sempat dah nak cepat nak buat, dia buat macam itu. Tapi kalau tanya adakah dilakukan zaman Nabi dan sahabat, tidak ada yang dilakukan di zaman Nabi dan sahabat. Memakai celak mata adalah sunnah. Adakah sah wuduk sekiranya celak tak dibersihkan terlebih dahulu sebelum wuduk? Kalau sekiranya celak itu menghalang air daripada mengenai anggota wuduk, maka dia wajib dibersihkan. Tapi kalau dia tak menghalang air daripada kena anggota wuduk, maka dianya boleh untuk tidak dihilangkan. Itu je. Tengoklah, apa saja yang menghalang air itu kena kepada anggota wuduk, maka wajib dihilangkan lebih dahulu, dibersihkan dahulu sebelum berwuduk. Jadi celak tu jenis yang macam mana? Satu. Yang keduanya, mata ini yang dalam itu bukannya adalah merupakan zahir. Apa yang nampak itu barulah zahir. Jadi kalau celak yang nampak hitam itu kena air lah, masih kena air. Jadi kalau air itu kena, memadai dah. Kalau sekiranya kulit daripada mata itu kena, sudah memadai. Bukan dalam mata. Bukan dalam mata. Apakah cara-cara memakai celak yang disunnahkan? Pertama, kata Nabi, iktahilu bil ismi fa innahu yajlul basar wa yambitu sya'ar. Bercelaklah kamu dengan celak ismin, kerana dianya akan menerangkan mata pandangan dan juga akan melembabkan bulu mata. Jadi yang paling afdal celak itu yang dibuat daripada batu ismin. Nama batu yang hitam tu nama dia ismin. Batunya berwarna merah kehitaman.
Ditumbuk halus, letak dalam tu, kemudian diletak satu. Yang keduanya, dipakai di mata kanan 3 kali dan di mata kiri 3 kali. Letak celupkan, 1, 2, 3. Celup, 1, 2, 3. Itu cara yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga, dipakai sebelum tidur. Bukannya siang-siang pakai. Nabi pakai bila? Sebelum tidur. Itu cara pemakaian celak yang betul. Apa hikmahnya? Dia terangkan mata, dia akan lebatkan bulu mata ni. Jadi tak perlu pakai extension tu. Itu. Kemudian mana? Ya. Benarkah untuk beraja di rumah kampung isteri memerlukan ihsan suami? Andai kata suami mau beraja di kampungnya, adakah bergaduh atau bermasam muka dikira berdosa? Jadi hadis dalam la tasalu an asya'in tubdalakum tasukum. Kata Allah, wahai orang beriman, jangan kamu tanya soalan yang kalau dinyatakan jawapannya kamu tak suka. Kan? Tanya ya, kan tanya saya kena jawab lah. Seorang perempuan itu kewajipannya taat kepada suami. Kewajipannya taat kepada suami. Jadi dalam semua hal yang tidak melanggar daripada ketaatan kepada Allah, daripada ketaatan, melanggar ketaatan kepada Allah. Jadi kalau suaminya itu nak dia balik beraja di rumah kampung suami dia kena taat. Jadi dia pun taat, tapi taat tu menggerutu dalam hati lah. Muka masam, kemudian marah. Adakah berdosa? Kalau dia marah itu normal. Manusia itu ada marahnya. Tapi yang tak boleh marah itu ketika mana menyakiti dengan lisannya dan mengucapkan perkara-perkara yang tak boleh. Itu adalah yang mendatangkan dosa. Adapun yang tersembunyi dalam hati, bermakna tanda lemahnya iman. Tapi masih lagi okey daripada yang menyebut dengan mulut, dengan lidah. InsyaAllah suami kita ni sayang dengan kita, pujuk dia elok-elok, insyaAllah. Jadi jangan jawapan tu suami jadi ambil kesempatan pula. Isteri ada ibu dan ayah, dia pun ada hak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu dan ayah mertua itu sebenarnya kedudukannya kedudukan ibu dan ayah juga. Jangan kita kata tak, ibu dan ayah saya saja. Tak, ibu dan ayah mertua itu adalah kedudukan ibu dan ayah juga, yang wajib kita sebagai suami berbakti juga dan menyuruh isteri kita berbakti kepada kedua orang itu saja. Ramadan ke-7, saudara terdekat dijemput ilahi telah berlalu. Apakah yang terbaik dilakukan untuk penghormatan akhir pada jenazah? Maksudnya bagi orang yang meninggal itu wajib bagi dia yang 4. Pertama adalah dianya dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Itu kewajipan. Penghormatan terakhir bagi jenazah itu adalah mengiringi jenazah sampailah ke liang lahat. Itu adalah penghormatan yang terakhir dan mendoakan kepada dia. Adakah kita patut bacakan, khatamkan surah Al-Baqarah atau Yasin atau Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali sebelum jenazah ditanam ke liang lahat serta ditinggalkan bersebadan? Itu atas kemampuan kita. Kita boleh untuk hadiahkan dia dengan doa, dengan bacaan Al-Quran. Itu adalah terpulang kepada seseorang itu. Adakah solat sunat hadiah atau mutlak untuk disediakan pada hadiah jenazah pada malamnya? Pun terpulang. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah kamu tolong dengan kesabaran dan solat. Jadi ya Allah, saya solat sunat mutlak asalnya, tapi saya ingin hadiahkan pahala solat ini kepada si mati. Itu hadiah amal. Boleh tak? Boleh.
Allah terima ke tak terima itu haknya Allah SWT. Tapi tanda kasih sayang kita, kita nak hadiahkan bacaan Al-Quran, solat kita, sedekah contohnya pun boleh. Adakah arwah-arwah boleh berjumpa pada saudara yang lain atau ayah ibu yang telah lama pergi dahulu? Adakah roh arwah boleh berjumpa pada saudara yang lain atau ayah ibu yang telah lama pergi dahulu? Disebutkan bahawa arwah itu, kalau sekiranya dia meninggal, kalau dianya adalah roh-roh yang soleh, maka dianya di antara keistimewaan yang diberikan, dia boleh saling menziarahi di antara satu dengan yang lain di alam roh. InsyaAllah, jadi mudah-mudahan kita dapat jumpa di alam roh dengan perjumpaan yang baik. Sabda Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Bagaimana saya mau nasihatkan anak saya? Mereka menghafal Al-Quran di sekolah dan di asrama, namun bila balik ke rumah lain jadinya. Bagaimana saya mahu kejutkan bangun solat subuh berjamaah di masjid berdekatan? Adalah amat berat mereka untuk bangun solat subuh berjamaah. Saya paksa dan cuba tarik untuk bangun, namun yang mempunyai badan atau diri terus membatu. Ada kalanya mereka bangun kerana terpaksa, dan ada kalanya saya tinggal begitu saja terpaksa kerana ibu atau ayah untuk bersolat atau ikhlas kerana Allah. Kerana itu tak pasti. Kalau seorang masih boleh tahan, tetapi 5 orang, bantulah nasihati saya. Seorang yang menghafal Quran itu belum terjamin lagi dianya adalah orang yang mengamalkannya. Yang kita nak adalah orang yang beramal dengan ilmu, bukan menghafal ilmu. Itu beza. Sebab tu di madrasah, di sekolah, carilah sekolah yang mentarbiyah, bukan yang hanya menyuruh hafal dan juga untuk dianya dikira lulus. Tak, tapi yang mentarbiyah, yang kesannya itu di mana-mana, bukan hanya di madrasah. Mungkin di madrasah elok aja, dia terpaksa bangun subuh dia berjamaah, kat rumah dia bayar hutang, dia qada. Saya tak cukup tidur kat madrasah, saya tidur kat rumah. Mak jangan kacau. Saya tak dapat tengok TV kat madrasah, saya tengok kat rumah. Mak jangan kacau bagi saya. Ini tak ada tarbiyah. Sebagai seorang ibu ayah, wajib baginya untuk nak memerintahkan atau menyuruh anaknya melakukan kewajipan. Walaupun kita rasa berat, susah, kita kena juga. Kerana takut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita dah bangunkan dia terpaksa ke tak terpaksa ke, itu dia dengan Allah. Tapi saya punya tanggungjawab, kejutkan. Kalau dia, apalagi kalau dia sudah baligh, ya, begitu. Jadi kegairahan kita mengantar anak-anak kita untuk hafal Quran dan sebagainya itu bagus, tapi bukan hanya cukup sekadar itu. Kita nak supaya dianya beramal dengan ilmu. Mohon penjelasan. Umur saya 47 tahun. Dalam tempoh itu saya mengalami proses melahirkan 10 kali yang mengambil masa lebih kurang 2 bulan. Keuzuran nifas. 32 tahun keuzuran haid setiap bulan. Saya mohon penjelasan Habib, bagaimana saya patut mengqada solat-solat saya terlalu banyak tertinggal. Saya ingin lakukan solat-solat sunat yang lain, tetapi takut kerana yang wajib diqada belum terlaksana. Baik, pertama, orang yang haid dan nifas tidak wajib qada solatnya. Tak wajib. Dia dikira uzur syar'i dan dia tak wajib qada solat. Tapi puasa wajib qada. Jadi dia tak berhutang lah. Jadi tak perlulah dia nak pergi qada dah. Kalau dia tinggal bukan dengan haid atau nifas, maka yang itu wajib qada. Okey, dia kena faham. Adakah solat-solat kita yang kita rasa tidak khusyuk wajib diqadakan? Pada asalnya solat itu apabila cukup rukun, solat sah solatnya. Tapi diterima atau tidak adalah bergantung kepada khusyuk, betul? Nah, jadi adakah kita kena qada solat yang tidak khusyuk? Tidak wajib bagi kita qada solat yang tak khusyuk, asalkan kita sudah pun melaksanakan rukun-rukunnya dan betul. Tapi untuk kita nak, kita kata kita rasa tak senang hati, tak selesa, boleh tak kita qada? Boleh. Kita boleh ulang, kita boleh qada. Naam, tapi yang lebih cantik adalah kita menyempurnakan, menampalnya dengan solat-solat sunat. Dengan solat-solat sunat, insya-Allah itu pun
akan menampak dan memperelokkan solat-solat yang mungkin dianya tidak tidak cantik ketika mana solat itu. Satu, ini betul tadi ya. Apakah umat Islam perlu menyambut dan merayakan tahun baru Masihi dan juga hari-hari lain seperti hari ibu atau hari bapa? Menyambut, maksudnya kalau kita ini dikatakan hari ini hari ibu, kita pun terbangkit kesedaran, ingat ibu kita, kita pun dengan ingatan tu kita kata ialah beli hadiah lah untuk mak. Salah tak? Tak salah. Salahnya kalau hari itu dia ingat, lain lupa. Tapi hari itu lebih ingat, okey silakan, tak ada masalah. Hari lain ingat, yang tu lebih ingat, okey. Asalkan ianya bukan perkara yang bertentangan dengan syarak. 1 Januari contohnya, tahun baru. Dengan adanya tahun baru tu kita rasa nak berubah kepada kebaikan. Oh, tak naklah, tunggu Muharram. Oh, dia jauh Muharram tahun depan pula tu. Baguslah, tak apalah 1 Januari pun ambillah kalau dianya untuk kebaikan. Tapi yang salah kalau diraihkan dengan maksiat dan mengikut kepada adat-adat orang-orang kafir ataupun orang-orang ahli maksiat. Jadi mengambil sempena-sempena seperti itu, kalau dianya membawa kepada kebaikan, tak apa. Asalkan bukan etikadnya adalah menunggu waktu hari yang itu baru kita nak sayang, baru kita nak berubah. Tak. Kebetulan hari itu saya ingat, ini orang kata baru, saya pun nak jadi orang baru. Silakan. Tak menjadi masalah. Ada umat Islam sangat bertoleransi dengan kawan-kawannya yang bukan Islam, hingga menyertai upacara sembahyang dalam gereja walaupun sekadar bertafakur sebagai penghormatan kepada si mati. Bahkan ada memasuki tokong dengan alasan untuk mengetahui budaya mereka, berpandukan surah Al-Kafirun ayat ke-6 ikut penafsirannya. Boleh dijelaskan masuk ayat ini, bagi kamu agama kamu dan bagiku agama, bagi kami agama kami. Bagi agamaku, bagiku agamaku. Bagi. Baik. Jadi kalau toleransi dalam agama ini kita sebutkan boleh bertoleransi dengan batas-batasnya, iaitu tidak sampai ke batas melampaui batas akidah. Kita menziarahi kawan kita yang bukan Islam mati, boleh tak? Boleh. Sebab tu dalam kitab fiqh kalau kita tengok ada ucapan kepada orang yang Islam yang kita takziah kepadanya, seperti a'zamallahu ajrak wa ahsana ada'ak wa ruzikta sabrak. Semoga Allah memberikan ganjaran yang besar kepada kamu dengan musibah ini, dan Allah memberikan kepada kamu sebaik-baik daripada apa yang ditanggung, dan juga diberikan kesabaran kepada kamu. Tapi apabila kamu ziarah kepada orang yang bukan Islam, kamu tak boleh kata azamallahu ajrak pula. Kamu semoga Allah beri ganjaran besar, tak boleh. Kamu kena hanya bagi tahu kepada dia, moga-moga kamu itu diberi sabar. Sudah. Potong yang tu. Jadi ziarah itu boleh, tapi ada batasan dia. Dan tak sampai pula bertafakur. Kerana tafakur di dalam gereja itu tafakur kepada siapa? Tak perlu. Hanya tengok ziarah. Kalau kat rumah cukup lah. Tak perlu untuk pergi ke gereja sebagai pengiktirafan daripada agama atau tempat-tempat ibadah tertentu. Ya, jadi lakum dinukum waliyadin. Benarkah ada amalan mengambil sedikit tanah selepas dikemumikan arwah dan dibacakan surah khusus agar dapat membantu arwah dalam kubur? Jika ada, mohon beri pencerahan bagaimana kaifiatnya dan surah apa? Ada disebutkan di antara kaifiat, tapi ini biasanya adalah yang diturunkan ketika mana nak buang tanah tu, maka ada orang-orang yang duduk di tepi-tepi tu memegang untuk nak dicurahkan sambil membaca doa untuk didoakan mudah-mudahan Allah meringankan kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan orang yang uruskan masuk dalam liang lahat tu pun, dia ketika kepalkan untuk jadikan bantal tu pun dia ada ayat yang dibaca. Ya? Jadi insya-Allah besok saya akan perhaluskan balik dia punya surah itu, insya-Allah, kalau saya ingatlah, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi insya-Allah besok
adalah insya-Allah yang hari terakhir yang saya harap mudah-mudahan insya-Allah dapat untuk untuk mengkhatamkan kitab ini insya-Allah. Jadi mungkin kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkatan waktu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendengar kebaikan dan nasihat dan dipermudahkan oleh Allah untuk kita beramal. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kita adalah Ramadan yang diterima oleh Allah dan kita diterima oleh Allah, dan juga keluarga kita dan anak-anak kita amanan dan juga mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah, dijauhkan kita daripada kesusahan di dalam beramal khususnya, dan kesusahan untuk kita melakukan amal-amal saleh dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membantu dan menolong kita di dalam ketakwaan dan menolong kita di dalam keimanan dan amal saleh, dibantu untuk kita sentiasa ingat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita dekat dengan orang-orang saleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, yang menjadi sebab untuk mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an masyayikhina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan fadilat yang Kau janjikan itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah duduk kami, i'tikaf kami, doa kami, munajat kami, zikir kami, bacaan Al-Quran kami, salat kami, puasa kami, amal ibadah kami, ya Allah, dilipat gandakan oleh-Mu sesuai dengan janji-janji-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, janganlah Kau haram pun satu daripada kami ini untuk dikecualikan daripada rahmat-Mu itu ya Allah. Ya Allah, walaupun mungkin di antara kami ada orang-orang yang bermaksiat, ada orang-orang yang melakukan banyak kesilapan salah, ada di antara kami ya Allah orang-orang yang banyak lupa kepada-Mu sebelum ini ya Allah. Akan tetapi di saat ini kami sedang ingat dan ingin dekat kepada-Mu ya Allah. Terimalah kami ya Allah, walaupun dalam keadaan kami adalah orang-orang yang jauh sebelumnya daripada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pada malam yang Kau janjikan dengan kabulnya permintaan, dengan keadaan-keadaan yang terbaik, setempat-tempat yang terbaik seperti ini ya Allah, kami merayu kepada-Mu ya Allah, mengharap belas kasih-Mu ya Allah, benar-benar ingin ya Allah, dengan rahmat dan juga kasih sayang-Mu ya Allah, berikan keampunan kepada kami ya Allah, berikan kemaafan kepada kami ya Allah, berikanlah kami ini dari kurnia-kurnia-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau sekiranya waktu ada sampai ketika Engkau ingin mengambil kami ya Allah, ambillah kami dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah Kau rugikan kami ya Allah di dunia, apatah lagi kami menjadi rugi nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah kami ini dihina di dunia, apatah lagi nanti dihina di akhirat ya Allah. Ya Allah, janganlah jadi kami ini jauh di dunia, apatah lagi jauh kepada-Mu nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami sangat mengharap kepada-Mu, tiada yang kami harapkan kecuali kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, tiada tempat bergantung kecuali-Mu ya Allah, tiada tempat yang kami mengadu kecuali-Mu ya Allah, tiada tempat kami meminta kecuali-Mu ya Allah, tiada yang akan mengampuni kami kecuali Engkau ya Allah. Ampuni kepada kami ya
rabbal alamin. Selamatkan kami nanti di alam barzakh. Masyarkan kami di bawah liwa'ul hamdi Nabi Muhammad. Jadikan kami dapat bertemu dengan Rasulullah di telaga haudnya untuk minum di telapak tangan yang mulia itu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang ketika berdiri di depan-Mu Kau tutup aib kami, ya Allah. Kalau Kau bongkarkan pasti kami malu, ya Allah. Tutuplah aib kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kelebihan kebaikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, sehingga kami ini akan masuk ke dalam syurga tanpa hisab, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkan kami ketika di melintasi sirat, ya Allah. Mantapkanlah kedua kaki kami melangkah sirat-Mu, ya Allah, untuk selamat sampai ke seberang sana bersama kedua orang tua kami, ya Allah, bersama anak-anak pasangan kami, ya Allah. Demikian juga bersama seorang-orang yang kami kasih, ya Rabbal Alamin, untuk kami dapat selamat sampai ke seberang sana dan dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna min syari'i fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Selamatkanlah saudara-saudara kami sesama muslim, ya Allah, di mana saja mereka berada, ya Allah. Ya Allah, ada di antara mereka minal du'afa, orang-orang yang lemah, ya Allah. Engkau lah yang dapat membantu mereka, ya Allah. Di antara mereka fuqara, ya Allah, Engkau lah yang dapat mencukupkan mereka, ya Allah. Saudara-saudara kami khususnya yang berada di Syria, ya Allah, dalam keadaan menanggung kesejukan, ya Allah, dalam jalan kekurangan, ya Allah. Pada kalanya mereka bukan hanya tidak bersahur, bahkan tidak berbuka, ya Allah. Alangkah mewahnya kami di sini dengan makan dan minum, ya Allah. Akan tetapi Kau uji mereka, ya Allah. Maka kami bersyukur dengan nikmat-Mu, sama juga kami merasakan, ya Allah, Engkau berikanlah kecukupan kepada mereka, ya Allah. Kepada juga mereka yang berada di Iraq, kepada mereka yang berada di Cambodia, kepada mereka yang berada di negara-negara yang sebut kekurangan yang itu, ya Allah. Ya Allah, cukupkan mereka, ya Allah. Insafkan kami, ya Allah. Maafkan kami yang berlebih-lebihan ini, ya Allah. Maafkanlah ketelanjuran kami, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami dan doa kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.